اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موافق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالكافة فافتح لنا يا الله بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين الحمد لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengkehendaki, yang memilih kita dengan diberikan taufik oleh Allah dipertemukan kita di dalam suatu majlis yang sangat mulia di sisi Allah, di sisi para malaikat, di sisi para nabi, para rasul dan aulia illahi salihin. Kita sangat beruntung, kita sangat bertuah. Meskipun kita hamba biasa, meskipun kita hamba yang tidak lepas daripada melakukan dosa dan maksiat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayangnya masih lagi sudi memilih kita, menjemput kita, diletakkan kita di dalam tempat yang sangat mulia, di dalam taman-taman syurga majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita beserta dengan niat yang baik, niat yang ikhlas, Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan mendapat keberkatan di dalam majlis ilmu ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah malam ni insya-Allah kita akan bacakan sedikitlah kitab baru kita, seperti mana yang kita dah maklumkan sebelum ni, kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allumi. Kita akan baca muqaddimah lah, tanda jadi, insya-Allah. Kalau kita ada rasa kesempatan, kita akan baca 15-20 minit macam itulah, insya-Allah. Untuk kita mengetahui perkara-perkara yang penting sebagai seorang penuntut ilmu akhirat. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pertama-tama sekali, mari sama-sama kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada tuan pengarang kitab ni, Al-Alim Al-Allama Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Bisirlil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita tengok muka surat 5 lah. Muka surat 5. Surat 5 sebab sebelum tu muka surat 3, muka 3. Ini kata-kata aluan daripada tuan penterjemah. Apalah, kita baca sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka berkata muallif rahimahullah ta'ala, tatkala melihat aku akan beberapa banyak daripada orang-orang yang menuntuti ilmu pada masaku. Jadi kata tuan pengarang kitab, sewaktu hidup dia melihat ramai di kalangan orang-orang yang menuntut ilmu.
bersungguh-sungguh mereka itu kepada belajar. Bersungguh-sungguh mereka itu orang-orang yang menuntut ilmu pada masa dia. Sekarang ni orang menuntut ilmu ni tak macam dulu dah. Tak bersungguh macam orang dulu. Orang yang menuntut ilmu akhirat akhir zaman ni tak seperti zaman dulu. Ni masa Tuan Pengarang dia kata waktu tu dia tengok ramai orang yang menuntut ilmu, bersungguh-sungguh mereka itu kepada belajar ilmu, padahal tiada sampai mereka itu akan maksud-maksudnya. Ni yang kita takut. Ramai yang menuntut ilmu tapi tak sampai maksud, tak sampai matlamat dan tujuan menuntut ilmu. Maksud ilmu di sini ilmu akhirat kat sini. Apa maksud, apa niat, apa tujuan kita datang belajar agama? Tidak lain dan tidak bukan untuk mendapat redha Allah. Daripada ilmu kita mendapat kefahaman, dengan kefahaman kita boleh beramal, kita boleh baiki amal. Apabila baiki amal, amal kita betul diterima oleh Allah, dan di situlah baru kita mendapat redha Allah. Jadi nak dapat redha Allah tu ada asbab dia. Di antaranya beribadah dengan cara yang betul. Dan tujuan beribadah itu adalah dengan tujuan yang betul, niat yang betul. Menuntut ilmu tu sendiri, proses untuk mencari bahan-bahan untuk digunakan dalam ibadah tu pun sendiri kena kena keikhlasan, kena ada syarat-syarat dia, supaya berhasil kepada diri kita ilmu yang bermanfaat. Apa maksud ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang dapat kita gunakan, ilmu yang dapat kita amalkan, sehingga diri kita daripada jauh daripada Allah menjadi dekat kepada Allah. Daripada kita berseronok dengan benda-benda maksiat, semakin meninggalkan maksiat. Daripada hati kita kotor, jadi bertambah bersih. Daripada akhlak kita tak baik, berubah menjadi akhlak yang lebih baik. Itu di antara niat dan matlamat kita menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu kerana nak mencari redha Allah. Kita menuntut ilmu kerana ingin mengetahui hukum hakam Allah, apakah yang Allah tuntut dan perintah ke atas diri kita. Kita menuntut ilmu supaya kita tahu selok belok undang-undang pantang larang di dalam melakukan ibadat, supaya ibadat yang kita buat itu betul dan diterima oleh Allah. Selain daripada itu, niat kita menuntut ilmu supaya Allah Ta'ala tunjukkan, perlihatkan kepada kita segala kelemahan dan kesilapan kita di dalam ibadat. Itu niat kita. Jadi kita belajar bukan nak membetulkan orang. Jangan kita niat belajar agama kerana nak betulkan orang, bukan. Nak betulkan diri kita, nak betulkan amalan kita. Kalau niat kita belajar kerana nak memperbetulkan orang, salah niat kita belajar. Salah niat kita mengaji. Betulkan niat kita, kita belajar kerana nak baiki diri sendiri. Di samping tu kita nak berkongsi-kongsi ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Di samping kita memperbetulkan amalan kita, kita kongsikan kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, supaya mereka pun dapat mengambil manfaat daripada ilmu. Jadi katanya musannif rahimahullahu ta'ala, pada masa dia tengok ramai orang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, padahal tiada sampai mereka itu akan maksudnya. Jadi faham di sini, kalau 10 orang menuntut ilmu, belum tentu 10 ini akan dapat maksud dia. Kalau kata 50 orang yang menuntut ilmu, belum tentu 50 orang ni akan sampai kepada maksud dan tujuan dia menuntut ilmu. Atau diharamkan akan mereka itu daripada manfaat-manfaatnya ilmu. Dalam ramai-ramai yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu tadi, ada yang diharamkan mendapat manfaat. Apa maksud diharamkan mendapat manfaat? Allah tegah mereka daripada mengamalkan ilmu yang mereka telah pelajari. Itu maksud diharamkan daripada dapat manfaat. Baik, itu kita bila kita belajar, kita doa kan, kita berdoa, ya Allah kurniakan kepada kami ilmu yang
bermanfaat, supaya ilmu itu tidak menjadi tidak sekadar menjadi maklumat sahaja, bukan sekadar menjadi maklumat dalam diri kita, bahkan kita nak amalkan. Kita tahu contohnya kita belajar bab solat. Maka apabila seseorang itu dapat manfaat daripada ilmu solatnya, solatnya semakin baik, semakin baik. Itu maksud ilmu solat itu bermanfaat. Kalau ilmu solat yang tidak bermanfaat, meskipun dia belajar, dia tahu, dia faham, dia pandai, tapi solatnya tak berubah menjadi yang lebih baik, duduk macam tu lah sampai bila-bila pun, padahal belajar bab solat. Kita belajar masalah hati, belajar ilmu tasawuf, tapi hati kita tetap buruk, tetap busuk sampai bila-bila. Padahal mengaji dah ilmu tasawuf, sabarnya, redanya, syukurnya, pemaafnya, tawakalnya, macam-macam. Tapi hati kita macam seolah-olah tak pernah tahu apa-apa pun. Masih lagi berhasad dengki, iri hati, dan macam-macam lagi lah. Padahal menuntut ilmu. Ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Itu yang dimaksudkan tadi. Ramai yang belajar tadi tapi tidak dapat mengambil manfaat daripada ilmu yang dipelajari. Wal'iyadzabillah min dzalik. Dan luahan-luahannya, dan iaitu beramal dengan dia, iaitu maksud ibadat. Dan iaitu maksud menuntut ilmu tadi, nak beramal dengan dia. Itu maksud kita menuntut ilmu, nak diamalkan. Kita menuntut ilmu niatnya nak diamalkan. Itu niat menuntut ilmu. Bukan nak berbangga-bangga, nak menunjuk-nunjuk, bukan itu, bukan. Jadi niat yang betul di dalam menuntut ilmu ni masuk di dalam adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu di antaranya adab yang batin. Adab yang batin yang bangsa hati adalah ikhlas kerana Allah. Ni niat belajar ikhlas kerana Allah. Niat kerana nak beramal dengan ilmu. Contohnya kita belajar kerana nak disebut-sebut orang, nak dipandang, nak dihormati, nak dimuliakan, nak mendapat habuan dunia dan sebagainya. Kita tidak beradab di dalam menuntut ilmu. Kita mencari benda yang bersih tapi dengan niat yang kotor. Mencari benda yang mulia tapi dengan niat yang tidak mulia, dengan niat yang hina. Menuntut ilmu kerana nak disebut-sebut, nak dikenal orang, nak viral. Auzubillah min zalik. Jadi di antara maksud ibadat yang pertama nak beramal. Maka betulkan balik niat kita. Andai kata niat kita tersilap ataupun niat kita salah ataupun kita tak pernah tahu apakah niat yang sepatutnya ada dalam hati sebagai seorang penuntut ilmu, maka ini di antaranya, niat nak beramal. Kalau kita menuntut ilmu bukan niat untuk beramal, Allah tidak akan memberi taufik kita beramal. Allah tak akan tolong kita mengamalkan. Kerana Allah mengetahui di dalam hati kita menuntut ilmu bukan untuk beramal. Nabi dah pesan innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bergantung dengan niat. Jadi menuntut ilmu ni amal. Apa niatnya? Kalau niatnya nak orang puji, orang akan puji kita. Beramal tidak. Sebab bukan niat kita nak beramal. Niat kita nak orang sanjung, niat kita nak orang puji, niat kita nak orang kenal. Maka itulah yang kita akan perolehi. Kita menuntut ilmu kerana nakkan habuan dunia. Kita akan dapat habuan dunia. Nak beramal dengan ilmu tu jauh sekali. Sebab bukan niat kita nak beramal. Niat kita nak bermegah-megah dengan ilmu pengetahuan contohnya. Jadi semua orang yang menuntut ilmu, baik tua, baik muda, baik lama, baik baru, mengaji di masjid, mengaji di surau, mengaji secara online, tak peduli. Semua tu termasuk dalam golongan orang yang menuntut ilmu. Jadi jaga baik-baik. Niat nak niat tolak jahil. Dia tu. Niat nak menghilangkan kejahilan kita. Kita belajar kerana nak menghilangkan kejahilan kita tentang sembahyang. Banyak benda tentang sembahyang kita tak tahu. Jadi kita niat nak belajar supaya nak menghilangkan kejahilan kita tentang ibadah yang namanya sembahyang. Makna niat nak memperbaiki amal lah tu. Nak memperbaiki amal. Dibetulkan niat kita. Dan menghambur akan dia. Ni selain daripada tu, selain daripada tujuan utamanya nak beramal, nak dikongsikan kepada orang lain.
nak dikongsikan kepada ahli keluarga, dikongsikan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat dan para muslimin muslimat semua. Seandainya kita diberi ilmu yang bermanfaat, kita nak kongsi dengan orang lain. Nak kongsi dengan orang lain supaya orang lain pun dapat beramal dengan ilmu tadi. Supaya pakar-pakar dapat beramal dengan ilmu yang baik, supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebab apa tu? Apa sebab dan apa punca ramai yang mengaji tadi tapi tidak mendapat manfaat ilmu, tidak dapat beramal dengan ilmu, diharamkan daripada beramal tadi? Apa sebabnya? Mesti ada sebab. Padahal dia dah bersungguh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Padahal dia dah bersungguh. Malam ada kelas, maghrib ada kelas, lepas maghrib ada kelas, tengah malam ada kelas, kuliah subuh lagi, kuliah zuhur lagi, setiap hari bersungguh. Jauh pun dia datang. Makna bersungguh. Tiba-tiba tak dapat maksud. Kalau ikut buah mulut orang ni, orang akan kata sebut nama dia, oh dia orang rajin belajar. Dia orang rajin belajar. Mana aja majlis ilmu mesti ada muka dia. Mana ada majlis ilmu mesti ada muka dia. Makna pada orang kata dia bersungguh. Jarang tak ada bersungguh dia, tiba-tiba tak dapat manfaat ilmu. Tak ada perubahan pun pada diri dia. Tidak ada perubahan pun pada hatinya. Tidak ada perubahan pun pada akhlaknya. Kalau sebelum dia belajar agama dia cinta dunia, dah belajar agama pun tetap cinta dunia juga. Maknanya dia tidak dapat mengambil manfaat daripada apa yang dia belajar. Apa puncanya? Apakah punca seseorang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu tadi diharamkan daripada manfaat dan ditegah daripada beramal, dan nak kongsikan pun tak dapat, nak mengajar pun tak dapat. Tapi tengok bersungguh mengaji, subhanallah, tapi dia nak beramal pun tak dapat, nak memanfaatkan pun tak dapat, nak mengkongsikan pun tak dapat juga. Kerana tersalah mereka itu akan jalannya. Sebab salah jalan. Salah jalan dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu tapi jalan menuntut ilmu tu tersalah. Ini di antara sebab seseorang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu itu tidak dapat mengambil manfaat daripada ilmu yang dia belajar. Kerana salah jalan menuntut ilmu. Macam mana contoh salah jalan menuntut ilmu? Dulukan fardu kifayah, membelakangkan fardu ain. Pagi, petang, siang, malam tafsir, hadis, sirah, tafsir, hadis, sirah. Bersungguh. Salah jalan menuntut ilmu. Yang fardu ain ditinggalkan, yang fardu kifayah dia belajar sungguh-sungguh. Salah jalan lah tu. Salah jalan. Salah jalan. Jadi baiki balik. Kalau ada di kalangan kita yang macam tu, baiki balik. Betulkan balik. Kalau tak, nanti itu tadi jawapan dia. Kita tidak akan dapat mengambil faedah daripada ilmu yang kita belajar. Amalan kita takkan jadi betul sampai bila-bila kalau kita dulukan fardu kifayah dan membelakangkan fardu Macam mana Allah nak terima solat kita, contohnya, sedangkan akidah kita salah? Nampak tak tu? Jadi nak betulkan akidah ni fardu ain, ilmu tauhid. Tiba-tiba kita tak nak ngaji tauhid. Kita belajar bab benda-benda lain yang tak penting, yang kurang penting. Bukan tak penting, yang kurang penting. Jadi adakah akan sampai maksud ibadat kita? Kalau solat, sampaikah maksud solat kita Allah terima? Ataupun daripada solat tu akan mengubah kita menjadi orang yang semakin baik, terselamat daripada perbuatan keji dan mungkar seperti yang Allah janjikan? Tak dapat. Kenapa? Semak-semak, tilik-tilik, cek-cek, rupa akidahnya salah. Akidah salah. Kenapa akidah salah? Tak pernah belajar akidah, tak nak mengaji ilmu akidah. Makna dia membelakangkan ilmu yang wajib, ditinggalkan ilmu yang wajib, dia pergi belajar ilmu yang sunat-sunat. Forum perdana rajin, ceramah umum rajin pergi,
Ceramah-ceramah umum rajin dia pergi, betul bermanfaat. Ceramah Isra' Mi'raj pergi, nuzul Quran pergi, Maulidin Nabi pergi, apa lagi lah, ikutlah. Tapi yang fardu ain ditinggalkan. Ni salah jalan menuntut ilmu. Salah jalan menuntut ilmu. Baiki balik sebelum terlambat. Betulkan balik. Kalau tak nanti sia-sia je, penat je buang masa hadir majlis-majlis ilmu tadi, penat je. Jadi kitab ni mana-mana pondok mesti baca ni kitab ni. Ni di antara kitab yang wajib bagi pelajar-pelajar yang baru masuk pondok. Tak kisah umurnya 50 tahun masuk pondok, ni kitab dia kena mengaji dulu. Sebab ini kitab ni nak membicarakan persiapan sebagai penuntut ilmu. Sebagai nak jadi penuntut ilmu, apa yang mesti kena ada. Maka kita yang dekat luar ni, yang tak duduk pondok ni pun kena tahu juga ni. Sebab kita ni dah termasuk dalam golongan orang menuntut ilmu. Kita ni masuk dalam golongan penuntut ilmu dah. Jadi kita kena tahu benda ni, kena belajar benda ni, supaya nanti jangan kita ni tak dapat apa yang kita maksudkan dengan kelas-kelas pengajian kita. Dah penat buang masa, siangnya bekerja, malamnya pergi mengaji, tapi tak dapat apa, tak ada perubahan. Na'udzubillah. Jadi yang pertamanya kerana tersalah mereka itu, mereka yang bersungguh-sungguh tadi, tersalah mereka itu akan jalannya, salah jalan, dan meninggalkan mereka itu akan syarat-syaratnya, yakni syarat-syarat sebagai penuntut ilmu. Jadi nak jadi penuntut ilmu ni ada syarat dia juga, kelayakan dia, bukan boleh main gedah aja, ada syarat dia. Ada syarat dia nak jadi penuntut ilmu. Sama ada ngaji bertalaqi ataupun ngaji secara online, sama sahaja. Dan tiap-tiap mereka yang tersalah akan jalannya, nescaya sesatlah ia. Tak kisahlah nak pergi mana, kalau tersesat, kalau salah jalan, sesatlah, taknya sampai. Nak pergi Kuala Lumpur, salah jalan, taknya sampai Kuala Lumpur. Nak pergi mana? Salah jalan, tak sampailah maksud. Begitulah juga tadi. Bila kita menuntut ilmu, tujuannya nak Allah redha, tapi oleh kerana salah jalan, tak dapat redha Allah, silap-silap dapat kebencian Allah pula. Contohnya, pergi belajar ilmu-ilmu yang bercanggah dengan syariat. Orang suruh belajar ilmu yang mematuhi syariat, kita pergi belajar ilmu yang bercanggah dengan syariat. Kita pergi belajar ilmu-ilmu akidah yang menyimpang daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Adakah dapat maksud? Tak dapat maksud, walaupun menuntut ilmu. Sebab itu haram kita pergi tadah dengar majlis ilmu yang selain daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Haram pergi tadah dengar. Sebab bila kita dengar, dia akan memudaratkan diri kita, dia akan memudaratkan akidah kita, dia akan memudaratkan kefahaman kita. Nampak tak? Jadi bukan boleh main sebarang pergi belajar je. Tapi kita tengok orang sekarang ni, kelakuan dia mengaji macam tu. Mana orang ramai dia pergi, dia tak peduli benda tu betul tak betul, menepati syariat, menepati akidah ataupun tidak, dia tak peduli. Dia pergi semata-mata pergi je, bersungguh istiqamah, tapi akidahnya salah, tak sampai maksud ibadah. Dan tiap-tiap mereka yang tersalah akan jalannya, nescaya sesat ia, dan tiada mencapai ia akan maksudnya, sama ada maksud itu besar ataupun maksud itu kecil. Maksud apa? Maksud Melayu maksud tu apa? Tujuan. Maksud tu cakap Arab. Yang dimaksudkan, yang diqasad, datang daripada perkataan qasdun. Qasad ni mana? Tujuan. Maksud yang dituju. Apa yang dituju? Kita datang sini, apa yang dituju sebenarnya? Nak makan. Nak ilmu. Kenapa nakkan ilmu tadi? Apa tujuan nak ilmu tu? Mesti ada tujuan dia. Nak baiki ibadat, nak dekatkan diri dengan Allah, nak menghilangkan kejahilan, nak mengetahui kesilapan diri supaya dapat dibaiki. Itu maksud itu yang dimaksudkan. Sama ada maksudnya besar ataupun maksudnya kecil. Lalu berkehendak aku akan kasih
dan kasih aku bahawa aku menyatakan bagi mereka itu akan jalan belajar. Jadi bila dia tengok ramai yang mengaji tapi tak sampai maksud, timbul rasa belas kasihan kepada mereka. Kasihannya lah, dah penat-penat mengaji, tiba-tiba tak dapat manfaat. Jadi timbul perasaan kasih dalam hati dia. Aku menyatakan bagi mereka itu, makna aku nak bagi tahu, aku nak kongsikan bagaimanakah cara menjadi penuntut ilmu yang sebenar-benarnya, supaya mereka-mereka yang bersungguh tadi dapat maksud di dalam menuntut ilmu. Jadi dia nak kongsikan. Bila dia tengok orang main pulun dia mengaji, dia kata kesian. Salah jalan ni, salah cara mengaji macam ni. Ini tak dapat maksud ni kalau mengaji macam ni. Maka dia nak tolong tunjukkan jalan yang sebenar-benarnya sebagai penuntut ilmu. Sebab dia sayang lah tu. Kalau dia tak sayang, dia biarkan kita. Lantak engkau lah kau nak mengaji, ikut engkau lah. Buat apa nak tegur-tegur, buat apa nak nasihat-nasihat. Pandai-pandai kau lah. Kalau sesat, kubur kau, bukan kubur aku. Tapi ulama' dia tak ada sifat macam tu. Macam mana akhlak Nabi SAW, begitulah akhlaknya para alim ulama' tu. Ada sifat belas kasihan sesama umat, tidak mementingkan diri sendiri. Dia ada sifat belas kasihan. Jadi bahawa aku menyatakan bagi mereka itu, mereka orang yang bersungguh-sungguh yang mengaji tadi, yang tak sampai maksud diharamkan beramal tadi, akan jalan belajar, dan aturannya aturan belajar. Peraturan nak jadi pelajar macam mana? Atas qadar yang aku lihat pada beberapa kitab. Maknanya ilmu yang dituliskan dalam kitab ni bukan semata-mata ilmu yang ada di dalam dada dia, bukan sekadar ilmu yang ada di dalam dalam fikiran dia, tetapi diambil daripada kitab-kitab yang lain-lain. Kitab-kitab yang bersangkut paut dengan adab-adab menuntut ilmu, dia tolaah, dia buka, dia ambil, masukkan dalam ni. Jadi kita tak payah nak susah-susah pergi cari, dia dah siapkan dalam ni dah tolong carikan untuk kita dah. Tu susah payah dia. Dan aturannya atas qadar yang aku lihat pada beberapa kitab, dan qadar yang aku dengar daripada guru-guruku. Maknanya apa ilmu-ilmu yang telah aku ambil daripada guru-guru aku tu tentang adab-adab sebagai seorang penuntut ilmu dan sebagainya, aku letakkan dalam buku ni, dalam kitab ni. Apa nama kitab ni? Ta'limul Muta'allim. Yang mempunyai, makna guru-guruku yang mempunyai ilmu, bukan diambil daripada guru-guru yang tak ada ilmu. Dia ambil ilmu daripada guru-guru yang mempunyai ilmu dan hikmah. Hal keadaannya aku harap daripada orang-orang yang gemar padanya akan berdoa bagi aku dengan kemenangan dan kelepasan pada hari kiamat. Kemudian daripada istikharah aku akan Allah Subhanahu Wa Taala padanya. Jadi dia nak karang kitab ni pun dia buat istikharah, minta Allah tunjukkan, supaya dia tidak membuat sesuatu menurut hawa nafsu dia. Tu sikap alim ulama. Dia apa-apa pun dia istikharah. Kita ni nak kahwin je pun istikharah. Nak kahwin pun istikharah. Mana satu yang tu pun lawa, yang tu pun lawa, mana satu. Dia dah apa saja urusan dia semua istikharah, minta Allah tunjukkan. Sebab tu dia orang tu sentiasa dibimbing. Kalau kita ni ikut nafsu. Nafsu rasa okey, kita buat. Demikian juga perhamba yang menterjemahkan harap seperti barang yang berharap oleh muallif dan pengarang, daripada mereka-mereka yang memandang kepada ini terjemah dan membaca akan dia, dan juga membetulkan daripada yang salah-salah, kemudian daripada ta'ammul, makna fikir amat-amati yang halus. Jadi kata dia, bagi orang yang mengajar, bagi orang yang baca kitab ini, makna perhati-perhatikanlah juga. Kalau ada salah silap, berilah nasihat, berilah teguran, perbaiki dan perbetulkanlah. Tengok tu, dia tawaduk, dia merendah diri, dia tak berasa karangan dia tu yang terbaik. Sebab tu dia kata, kalau ada jumpa yang salah-salah silap, tolonglah betulkan setelah kalian perhati. Dan yang demikian sangatlah ada kerana para hamba belum biasa pada ilmu terjemah dan juga pada lughah Arab.
wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa huwal musta'an. Tidak adalah bagi aku ni kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Di atasnya Allah aku berserah dan kepadanya aku meminta ampun dan pertolongan, katanya. Habis. Faslun, baca sikit ni kitab baru seronok nak. Yang tak ada kitab, beli kitab. Ni sementara kitab ni baru mula baca ni, boleh follow ni. Kitab ni kita akan baca setiap minggu sekali. Hari Isnin malam, Selasa pukul 9.30 malam. Adatnya lah, insya-Allah. Tapi ni tak boleh kata adat lagi, baru sekali. Kita dah belajar hukum adat itu. Paling kurang berulang 2 kali, baru boleh panggil adat. Kalau sekali tak boleh panggil adat lagi. Tapi hajatnya begitulah. Kita akan baca kitab ni 10-15 minit, lepas tu kita sambung balik kitab Minhajul Abidin kita, begitu. Sebab di samping kita mengajar ni, kita nak ambil tahu tentang adab-adab tadi. Tentang adab-adab menuntut ilmu, supaya dapat kita sambil kita belajar, sambil kita perbaiki adab kita sebagai penuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Ini perkara yang lagi akan dinyatakan, suatu fasal, satu bahagian pada menyatakan hakikat ilmu dan hakikat fiqh dan kelebihannya. Kewajipan belajar. Kewajipan belajar, kewajipan menuntut ilmu. Mana dalilnya menuntut ilmu itu wajib? Bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bermula menuntuti ilmu, makna ilmu fardu ain itu wajib atas tiap-tiap lelaki yang Islam. Mana-mana orang lelaki yang beragama Islam wajib belajar, yakni khususnya ilmu fardu ain. Mana-mana lelaki Islam. Dia tak kaitkan mana-mana lelaki Islam yang soleh. Tak ada kait pun dengan soleh. Dan mana-mana perempuan Islam yang solehah, tak ada. Dia tak ada kait soleh-solehah. Dia kata apa? Nabi kata apa? Mana-mana laki-laki perempuan yang Muslim. Tak peduli soleh tak soleh, soleh ke, toleh ke, solehah ke, tolehah ke, tak peduli. Wajib menuntut ilmu. Makna perempuan yang baik ke, perempuan yang tak baik ke, lelaki yang baik ke, lelaki yang tak baik ke, wajib menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Bukan sunat menuntut ilmu. Wajib. Apa erti wajib? Buat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Jadi kalau kita ni laki-laki Muslim ni, kita tinggalkan menuntut ilmu, duduklah berdosa. Selama mana? Selama-lama. Hari-hari pikul dosa tak belajar agama. Hari-hari pikul dosa tak belajar agama. Sebab tu jangan tangguh-tangguh dah. Kita ni dah banyak tanggung dosa tak belajar agama ni. Selagi kita tak taubat daripada dosa kita meninggalkan menuntut ilmu dan tak mulakan kelas pengajian, selagi itulah kita tanggung dosa dia. Ni tak kira dosa tak semayang lagi, itu cerita lain. Itu tak cerita dosa mengumpat lagi, dosa berdengki berdendam lagi. Ini bahagian dosa tidak menuntut ilmu. Jadi umur tak jadi alasan. Umur bukan alasan. Umur tak jadi alasan. Adakah saya ni dah terlambat menjadi penuntut ilmu agama? Umur saya dah 90 tahun. Jawabnya tidak terlambat lagi. Tidak terlambat. Selagi kita tak ditanam dalam tanah tu, tidak terlambat lagi untuk menjadi penuntut ilmu. Belum terlambat lagi. Selagi tak kena tanam dalam tanah, tak terlambat lagi. Yang dah terlambat, yang dah kena tanam. Jadi mana-mana laki-laki yang beragama Islam, perempuan yang beragama Islam, tak peduli dia soleh tak soleh, tutup aurat dedah aurat, tak peduli, dia wajib menuntut ilmu. Samalah seperti wajib menunaikan solat 5 waktu. Mesti. Jadi jangan salah faham. Kerana ada yang faham menuntut ilmu ni adalah untuk orang baik. Nanti aku dah berubah jadi baik, baru aku belajar.
Salah lah. Nak jadi baik tu kena ada ilmu dulu. Dengan ilmu itulah nanti akan berubah menjadi yang lebih baik. Macam mana kita nak berubah jadi baik tanpa ilmu? Betul tak? Jadi menuntut ilmu ni jangan nanti jadi baik. Jangan nanti jadi baik. Salah tu kalau kita fikir nanti aku dah baik, aku akan menuntut ilmu. Nanti aku dah bertaubat, nanti aku menuntut ilmu. Tak peduli taubat tak taubat, baik tak baik, Allah paksa menuntut ilmu. Kenapa kata Allah paksa? Wajib. Wajib tu paksaan. Kenapa kata paksaan? Kerana ada ancaman kepada kita kalau kita meninggalkan perkara yang wajib, ada denda daripada Allah. Allah nak bagi denda azab. Allah bagi dosa. Allah hukumkan sebagai dosa dan ada azabnya bagi orang yang meninggalkan perkara yang wajib. Jadi wajib itu paksaan daripada Tuhan kepada hamba-hamba dia. Itu hukum wajib. Kalau cerita sunat lain. Kan hukum syarak tu ada macam-macam. Wajib, sunat, makruh, haram, harus. Maksudnya bukan semua benda Allah paksa. Ada benda-benda Allah paksa, ada benda-benda Allah biarkan. Nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Bukan semua tu paksaan, tidak. Jadi mengajilah sahabat-sahabat, kawan-kawan semua mengajilah untuk kehidupan selepas mati kita nanti. Untuk kehidupan kita, anak bini kita selepas mati besok. Sebab sini kita bukan hidup selama-lamanya. Ini sementara je, transit sahaja sekejap dekat sini. Kita bermukim sahaja di sini, bukan mastautin di sini. Kita bermukim saja kat sini, bukan mastautin. Akhirat tu tempat mastautin kita. Selama-lamanya situ dah. Tak akan pindah tempat lain dah. Jadi cepat-cepat ngaji, cepat-cepat ngaji. Cepat-cepat mengaji. Jangan tangguh-tangguh dah. Buat jadual waktu masing-masing. Ada yang nak mengaji malam, silakan. Ada yang nak mengaji tengah hari, silakan. Ada yang nak mengaji pagi, silakan. Yang penting ada waktu untuk kita menuntut ilmu. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, tak peduli, asalkan menuntut ilmu. Ketahui olehmu bahawasanya tiada wajib atas tiap-tiap lelaki yang Islam dan perempuan yang Islam itu menuntuti sekalian ilmu. Bukan wajib kena belajar semua ilmu. Tak wajib. Laki-laki yang Islam, perempuan yang Islam, dia tak wajib belajar semua ilmu agama yang ada dalam Islam ni. Banyak ilmu dalam Islam ni, banyak puluh ilmu dalam Islam. Bukan fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid je. Dengan mustalah hadisnya, usul fiqhnya macam-macam lah, tafsirnya macam-macam, nahwu sorabnya macam-macam lah. Bukan semua tu kita kena belajar. Dah tu nak belajar yang mana? Bahkan dengar baik-baik, bukan semua ilmu yang kita ni laki-laki perempuan Islam ni kena mengaji. Bahkan ilmu, bahkan wajib atasnya perempuan yang Islam, lelaki yang Islam menuntut, yakni belajar, mencari akan ilmu kelakuan. Ilmu kelakuan. Dan iaitu ilmu kelakuan, ilmu usuluddin dan ilmu fiqh. Ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Ilmu kelakuan tu ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tu sebab peranan dia nak memperbaiki hati supaya kita dapat mengenali sifat-sifat hati yang haram. Kerana wajib kita buang sifat-sifat hati yang haram ni, wajib buang, tak boleh simpan. Hati kita ni ada kalanya dia buat benda haram. Dia sama macam anggota Zohir ni. Tangan kita ni kadang-kadang buat benda baik, kadang-kadang buat benda haram. Mata kita kadang-kadang tengok benda baik, kadang-kadang tengok benda haram. Telinga kita pun sama, lidah kita pun sama. Jangan lupa hati pun macam tu juga. Ada kala hati kita buat benda yang mendatangkan pahala, kadang-kadang hati kita membuat benda yang haram hukum dia. Jadi apa dia kelakuan-kelakuan hati yang haram tadi? Apa dia? Ada berapa banyak kelakuan hati yang haram? Ada berapa banyak
Macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak kenal? Itu dia ilmu tasawuf itulah. Dengan belajar ilmu tasawuf ni, kitab Minhajul Abidin yang kita mengaji tu, ataupun kitab Penawar Bagi Hati tu, itulah dia ilmu yang nak memperkenalkan kita kepada benda-benda yang ada dalam hati yang hukumnya haram, supaya kita boleh kenal dan kita boleh buang. Dan mengajar kita tentang kelakuan-kelakuan hati yang terpuji, supaya kita boleh ambil dan pakai dalam hati kita. Itu ilmu kelakuan yang dimaksudkan tadi, ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ni hukumnya fardu ain. Dia pencuri, dia wajib ngaji tasawuf. Dia pencuri tapi wajib dia ngaji tasawuf. Daripada dia mengaji tasawuf tu, nanti akhlak hatinya jadi baik. Laki-laki ke perempuan ke sama. Sebab hati ni lagi besar dia punya dosa dia. Nabi kata hati ni raja kan. Nabi kata hati ni raja. Kalau hati kita ni kelakuannya jahat, maka dia akan berjangkit kepada anggota zahir. Anggota zahir kita akan jadi jahat apabila hati kita berkelakuan jahat. Bila hati kita berkelakuan jahat, maka zahir kita pun akan jadi berkelakuan jahat. Ni pada zahir. Zahir kita melanggar syariat. Zahir kita melanggar syariat kerana diajak, disuruh, diperintah oleh hati. Hati yang suruh jangan solat, hati yang kata jangan mengaji, hati yang kata jangan tutup aurat, hati yang suruh lidah mengumpat, hati yang suruh telinga dengar benda haram. Semuanya arahan hati. Dengan sebab itu, urusan nak memperbaiki hati ni hukumnya wajib, bukan sunat. Wajib. Dan kemudian ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin apa? Ilmu tauhid lah. Nama lain dia ilmu usuluddin. Kadang-kadang panggil ilmu tauhid, kadang-kadang panggil ilmu usuluddin. Dan ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni ilmu syariat lah. Untuk kita tahu cara sembahyang macam mana, cara bersuci macam mana, mandi wajib macam mana, mengangkat hadas besar macam mana, mengangkat hadas kecil macam mana, rukun sembahyang ada berapa, nak berzakat macam mana, nak haji umrah macam mana. Itu dalam ilmu fiqh. Nak jadi suami macam mana, nak jadi isteri macam mana, itu dalam ilmu fiqh. Nak jual beli macam mana, itu dalam ilmu fiqh. Dan dikendaki dengan kelakuan iaitu pekerjaan yang kedatangan bagi manusia daripada kufur. Apakah benda-benda yang boleh menjadikan kita ni kufur dengan Allah? Apa dia? Tu dia ilmu ni. Nak kena belajar supaya kita tahu, oh ini benda kalau buat jadi kafir. Benda ni kalau aku buat jadi kafir. Kalau aku cakap macam ni jadi kafir. Kalau aku i'tikad macam ni jadi kafir. Ataupun iman. Ilmu yang nak menerangkan kita tentang pegangan dan kepercayaan yang betul di dalam hati. Itu ilmu usuluddin tadi. Fardu ain, wajib mengaji. Dan sembahyang, puasa dan lainnya. Daripada sekalian kelakuan-kelakuan seperti dikatakan yang terlebih afdal ilmu itu, ilmu kelakuan tadilah, ilmu yang bersangkut paut dengan iman, yang bersangkut paut dengan sembahyang. Dan yang terlebih afdal amal itu memeliharakan kelakuan. Terlebih afdal amal itu menjaga kelakuan kita. Nisbah kita ni mana yang lebih utama? Memperbanyakkan amalan sunat ataupun menjaga diri daripada benda haram? Mana yang lebih utama bagi diri kita? Memelihara diri daripada benda haram itu yang terlebih utama daripada memperbanyakkan amalan yang sunat. Tak ada faedah kita semayang tahajud berpuluh-puluh rakaat tapi lidah tak berhenti sebab tu berhenti mengumpat tu terlebih utama daripada solat tahajud tu. Tapi kita tak faham, kita tak ada ilmu, kita tak nak mendengar, kita tak mengaji. Lalu kita ditipu oleh nafsu. Nafsu kata buat sembahyang sunat banyak-banyak, buat sembahyang sunat banyak-banyak, bersedekah sunat banyak-banyak, puasa sunat banyak-banyak, sedekah banyak-banyak. Padahal yang haram tetap kita tunggang.
Lalu kita tertipu dengan amalan sunat kita tadi. Kita merasakan aku orang baik dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tiap-tiap malam aku tak pernah tinggal tahajud. Tahajud kan, dalam tahajud aku buat sembahyang tasbih. Lepas tu taubat. Lepas tu penutup kan buat witir. Tiap-tiap malam lah. Lepas tu adalah baca Quran 2-3 pipi. Sengih seorang-seorang gitu. Sengih seorang-seorang. Berasa baik lah sebab tertipu dengan amalan yang sunat-sunat tadi. Padahal dia tak terfikir kejahatan lidah dia yang suka mengumpat. Hatinya yang tak berhenti daripada berdengki, berdendam dengan orang lain, itulah yang akan menghapuskan sebanyak apapun amalan sunat, bahkan yang wajib pun tetap dipadam oleh Allah. Sebab tu keutamaan kita meninggalkan maksiat itu lebih utama daripada memperbanyakkan yang sunat. Bukan maksud tak boleh buat sunat. Yang lebih afdal banyakkan amalan sunat ataupun berhenti daripada maksiat. Apa hukum berhenti daripada maksiat? Wajib. Tinggalkan maksiat hukumnya wajib. Yang kata qiyamul lail tadi sunat. Mana lebih utama, sunat ataupun wajib? Wajib. Tapi kita tak buat yang wajib, kita beratkan diri membuat yang nampak tak tu dia punya permainan dia? Nampak tak permainan seperti yang Imam Ghazali kata dulu, dalam menuntut ilmu tu ada dia punya tipu dah. Tu tipu daya. Dalam ibadat tu ada tipu daya. Tu di antara cara ataupun contoh tipu daya nafsu dan syaitan kepada hamba yang nak beribadah. Tujuan baik dah nak ibadat, tapi salah jalan tadi. Jalannya tu salah. Niatnya nak beribadat, tapi jalan salah, tak sampai. Mulai tak tinggal, berdengki tak tinggal, mengumpat tak tinggal. Tak dapat apalah. Tak dapat apalah kita. Sebab tu penting dekatkan diri dengan ilmu. Jangan berasa pandai boleh jalan sendiri tanpa belajar. Jangan berasa kita ni boleh berjalan kepada menjalani ibadat ni tanpa ada guru yang membimbing kita. Jangan. Mesti kena ada guru. Mana kena mengaji. Kalau tak nanti kita syok sendiri, berasa macam jalannya betul, rupanya jalannya sesat. Wajiblah atas orang-orang yang Islam itu menuntut ilmu yang boleh mengetahui dengan dia akan barang yang jatuh baginya pada kelakuannya, yakni bagaimana kelakuan ada ia. Maksudnya, apa sahaja benda yang kita buat, kita kena belajar. Maksudnya, apa sahaja benda yang kita wajib buat, kita kena belajar benda tu, supaya kita boleh melaksanakan seperti yang dituntut, supaya diterima oleh Allah. Macam saya suami. Bila saya jadi suami, saya kena belajar ilmu tentang suami. Yang tak jadi suami lagi, dia bujang. Dia tak wajib belajar ilmu tentang suami. Dia bujang. Dia tak ada tanggungjawab. Dia tak ada anak bini. Dia tak perlu nak belajar tanggungjawab seorang suami. Dia tak perlu belajar. Sebab tak terlibat dengan diri dia. Faham? Tapi sunat dia belajar sebelum jadi suami. Sunat belajar sebelum jadi suami. Supaya bila dia jadi je suami, tahu dah tanggungjawab yang Allah pikul atas diri dia. Bagi kita yang dah bergelar suami ni, wajib mengaji sekarang tentang suami. Apa yang Allah pikulkan ke atas diri kita sebagai seorang suami. Apa yang kita kena buat. Apa yang Allah tuntut kepada kita sebagai seorang suami. Yang dah jadi isteri, wajib belajar ilmu tentang isteri. Apa tanggungjawab sebagai seorang isteri kepada suami. Yang belum jadi isteri, sunat belajar sebagai persiapan bila dia nanti diijab kabulkan dengan suami dia. Dia dah tahu dah, aku mesti kena buat begini. Yang ni aku tak boleh nak buat. Macam tu. Sebab kita tak nak belajar benda yang terlibat dengan diri kita, ni lah yang menjadikan kita terperanjat. Apabila menerima tanggungjawab tu, kita jadi terperanjat. Sampai macam tu ke? Nak keluar rumah pun nak kena minta izin.
sampai macam tu, apa kolot sangat ni? Tu sebab tu belajar dulu. Itu buktinya ilmu kena duduk dulu daripada amal. Jangan amal dulu kemudian baru cari ilmu. Tapi nak buat macam mana? Macam orang macam kita ni, dah beramal dulu, kenalah juga cari ilmu walaupun kendian. Yang isteri dah belajar belum? Yang isteri, isteri yang sekarang ni dia bergelar sebagai seorang isteri, dah belajar belum hukum tentang jadi isteri? Boleh jadi 90% tak belajar barangkali. Waktu yang terperanjat tu sampai macam tu ke dengan suami? Sikit-sikit nak kena bagi tahu, sikit-sikit nak kena minta izin. Kalau suami tak bagi tak boleh. Macam raja lah pula suami ni. Ngaji bagus tahu. Dia kata dulu dah kursus 2 hari pun bukan kita datang pun isi nama, lepas tu kita lepak entah mana-mana, mamak ke kan gendian, petang ambil sijil. Tahulah kita buat macam tu dulu. Mana cukup kursus tu? Kena kursus di masjid surau tu, pergi ngaji, supaya kita tahu tanggungjawab. Kena belajar. Kadang-kadang kita nampak benda tu salah, rupanya betul. Kadang kita rasa benda tu betul, rupanya salah, sebab tak ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita tahu, salah aku buat macam ni. Yang suami pun macam tu. Bila dia belajar tanggungjawab sebagai seorang suami, dia akan tahu kesalahan dia. Aku ni dah bagi nafkah bini aku, rumah dah bagi yang selayaknya, makan minum dah ada selayaknya, tempat tinggal, makan ini, pakaian dah bagi dah, kasih sayang pun dah bagi dah. Alhamdulillah, aku dah menunaikan tanggungjawab sebagai seorang suami yang adil. Rupa-rupanya dia masih lagi duduk dalam golongan suami yang zalim tanpa dia sedar. Zalim tang mana pula? Rumah dah bagi, duit belanja dah bagi, kereta dah bagi, pakaian dah bagi. Zalim tang mana? Tidak mengajar isteri dan anak-anak ilmu fardu ain. Sebab itu tanggungjawab sebagai seorang suami, wajib ajar isterinya dan anak-anaknya ilmu fardu ain. Bukan ustaz yang ajar bini dia, bukan ustaz, bukan ustazah yang ajar bini dia. Bukan tanggungjawab ustaz ajar bini kita, anak-anak kita. Faham baik-baik? Bukan ustaz yang wajib ajar bini dan anak kita. Wahai suami-suami, kita yang wajib ajar isteri dan anak-anak kita. Seandainya tidak mampu, baru kita kena cari jalan yang lain untuk melepaskan tanggungjawab kita tadi. Dengan makna, sama ada kita carikan guru untuk mengajar fardu ain kepada anak bini kita, ataupun bawa dia datang majlis ilmu, ataupun suruh dia pergi mengaji. Apa ramai je suami yang tahu tentang tanggungjawab tu. Yang dia tahu tanggungjawab suami apa? Tunaikan nafkah apa? Bagi makan, bagi pakai, bagi rumah, duit belanja. Dah beres. Husnul khatimah. Belum lagi nak husnul khatimah. Apa ada lagi tanggungjawab yang kita belum tunaikan? Jadi nak jadi suami adil, tak adil ni bukan nanti bini 2-3. Ramainya bini 1 tapi tak. Tu contoh dia. Tu contoh dia. Bukan bini ramai jadi tak adil. Bini 1 pun ramai yang tidak. Apa maksud tidak adil? Apa maksud adil? Meletakkan sesuatu kena pada tempat. Lawan dia zalim. Maknanya kalau kita hanya memberi nafkah yang bangsa keduniaan sahaja kepada isteri kita, tidak memberi nafkah yang bangsa rohani untuk diri dia, kita tidak meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Kita salah meletakkan sesuatu. Yang betulnya, nafkah yang bangsa rohani pun dia bagi, nafkah yang bangsa duniawi pun dia
Baru kata adil, meletakkan sesuatu kena pada tempat. Tuntutan Allah untuk menjaga makna kepentingan dunia pun dia bagi, untuk menjaga kepentingan akhirat pun dia bagi. Barulah kata meletakkan sesuatu kena pada tempat. Ini dah kita bagi dunia je, akhirat kita tak bagi. Makna zalim. Zalim lawan bagi apa? Zalim lawan dia adil. Maka dah tahu ni, fikir-fikirlah macam mana nak selesaikan. Macam mana nak selesaikan tu. Yang isteri pun mengaji supaya tahu tanggungjawab kita dengan laki kita tu. Jangan main segegah laki kita. Kena tahu macam mana tanggungjawab. Baca sebuah je lah, nampaknya gaya malam ni. Baca sebuah je lah. Tanda jadi meraihkan kitab ni. Tajuknya pun sedap. Kena sebiji-sebiji atas kepala kita. Itu yang sedap tu. Saya lah sekali, masuklah sekali. Bukan kata korang, saya nombor satunya. Nampak dah tu. Jadi wajiblah atas orang-orang Islam itu menuntuti ilmu yang boleh mengetahui dengan dia akan barang yang jatuh baginya pada kelakuannya. Mana barang mana kelakuan ada dia. Kerana bahawasanya seorang yang Islam itu tak dapat tidak baginya daripada semayang. Contoh, kita wajib tak semayang? Laki-laki wajib tak semayang? Laki, bini wajib semayang tak? Maka wajib belajar tentang contohnya, saya berniaga, saya wajib belajar ilmu tentang niat supaya saya tidak terlibat dengan riba dan sebagainya. Yang tak berniaga tak wajib. Saya penternak lembu kambing, saya wajib belajar macam mana hukum nak menjadi seorang penternak haiwan. Ingat tak ada dalam fiqh tu? Ada. Kita je yang tak ambil tahu. Kita bela lembu seekor, orang kampung kena buat pagar rumah masing-masing ke kita? Banyaknya terbalik. Angsa berak ke rumah orang, siapa nak kena tanggungjawab tu? Tak sungguh. Kambing rosakkan harta tanaman orang, siapa nak kena tanggungjawab? Bukan boleh main sebarang. Semua tu ada tuntutan dia besok, hari kiamat besok. Jadi yang salahnya bukan lembu, tuan lembu. Lembu tak ngaji, taklim, mutalim. Tuan kena ngaji. Kita nak bela lembu, siapa yang nak kena buat pagar? Kita ke orang kampung? Ni masalahnya, kita beli lembu seekor, kita suruh orang kampung semua buat rumah, buat pagar masing-masing. Kita tak payah buat pagar. Tu tak belajar lah tu. Takut nanti jadi zolim pada orang, rosakkan hak orang, betul? Rosakkan harta orang. Tu nanti ada tanggungjawab, ada cerita ke hari kiamat besok. Jadi semua benda yang terlibat, yang kita terlibat, kita kena belajar supaya kita boleh menyelamatkan diri daripada benda-benda yang menjadikan asbab kita diazab oleh Allah besok di hari kiamat. Maka wajiblah atasnya menuntut ilmu yang boleh mengetahui dengan dia akan barang yang jatuh, makna yang berlaku baginya di dalam sembahyangnya. Contohnya, kalau kita orang yang wajib sembahyang, wajiblah belajar ilmu tentang sembahyang supaya kita tahu apakah syarat, apakah rukun, apakah perbuatan yang mesti ada di dalam sembahyang itu, dengan qadar barang yang membawa ia dengan dia akan fardu sembahyang, yang boleh meluluskan kefarduan sembahyang dia. Aku nak melepaskan tuntutan fardu semayang ni, apa benda yang mesti kena aku buat? Suci daripada hadas besar, suci daripada hadas kecil. Nak suci daripada hadas besar tu macam mana pula? Kena mandi wajib. Mandi guna apa? Air. Air yang macam mana? Air mutlak. Kalau tak ada air macam mana pula? Tu kena belajar dalam fiqh lah tu. Banyak cerita dia. Lepas tu kan pakaian macam mana pula nak kena pakai dalam sembahyang? Pakaian yang suci daripada najis-najis yang tidak dimaafkan. Macam mana nak cuci pakaian? Yang macam mana cara nak basuh pakaian agar dia suci supaya layak dibawa dalam solat? Kena belajar pula bab suci, bab cuci najis. Kita ni suami wajib ajar bini kita cara basuh najis supaya pakaian-pakaian yang kita nak pakai khususnya dalam solat, pakaian tu suci daripada
Kalau tak nanti kita bawa kopiah najis semayang. Kopiah kita najis, walaupun putih bersih tapi najis lagi rupanya, sebab cara basuhnya tak betul. Wajib belajar bab basuh pula, macam-macam lagi lah. Dan wajib pula atasnya menuntut akan ilmu yang boleh mengetahui dengan dia akan barang-barang yang lainnya, lagi dengan qadar yang membawa ia dengan dia akan sekalian yang wajib-wajib. Kerana bahawasanya barang yang boleh sampai dengan dia kepada menunaikan yakni yang wajib itu adalah ia wajib juga. Mana apa-apa sahaja ilmu yang menjadi asbab terdirinya benda wajib, maka belajarnya jadi wajib. Akidah yang betul wajib tak? Maka ilmu yang nak membawa kepada akidah yang betul juga jadi wajib kena belajar. Benda yang menjadi perantaraan supaya tertegaknya benda wajib, maka kita kena belajar juga benda tu. Kita nak semayang ni boleh tak dengan wuduk, dengan tanpa wuduk? Maknanya kalau nak dirikan semayang yang sah, wajib berwuduk. Wajib berwuduk, tak dapat tidak kena berwuduk, sebab kalau tanpa berwuduk takkan sah semayang kita. Begitulah apa saja ilmu-ilmu yang bersangkut paut dengan tertegaknya benda yang wajib, maka tak dapat tidak wajiblah kita belajar. Wajib tak sucikan hati daripada sifat yang dibenci oleh Allah? Wajib. Maka ilmu yang mengajar kita bagaimana cara nak menyucikan hati daripada penyakit-penyakit yang dibenci oleh Allah, belajarnya jadi wajib, bukan sunat. Jadi fardu juga. Dan demikianlah pada puasa dan zakat, jika ada baginya harta. Kalau orang yang terlibat dengan zakat, dia wajib pula belajar bab zakat. Orang yang tak wajib zakat, tak wajib belajar bab zakat. Orang yang berharta, wajiblah belajar bab zakat, supaya dia boleh menunaikan zakatnya dengan cara yang sah. Kerana kalau kita tak belajar bab zakat, nanti kan kita main bagi aja. Rupa-rupanya tidak terlaksana lagi kewajipan kita berzakat. Banyak orang macam tu. Dia kata, "Ustaz, pondok ada anak yatim ah. Apa pasal? Nak bagi zakat." Tu contoh. Apa kena mengena anak yatim dengan zakat ni? Anak yatim tak ada kena mengena dengan zakat. Tapi ramai yang buat macam tu. "Ustaz, mana ni? Dalam kampung ni ada tak anak-anak yatim? Kenapa? Nak bagi zakat." Apa kena mengena? Anak yatim tak ada dalam asnaf. Betul? Betul ke tidak? Anak yatim ada dalam asnaf? Tak ada. Dah. Dah kita bagi zakat kita pada anak yatim, tak sah lah. Makna tak tertunailah kewajipan. Dia jadi sedekah biasa je lah. Dia tak jadi zakat yang wajib tu, tak gugur. Dia jadi sedekah biasa. Tu sebab kena ada ilmu nak keluar zakat pun. Kecuali anak yatim itu bersifat dengan fakir miskin, barulah layak menerima zakat. Jadi anak yatim tadi diberi zakat bukan atas lesen yatim dia, tapi atas lesen fakir miskin. Tu contohnya. Jadi jangan main beribadat tanpa ilmu, nanti sia-sia je kita. Besok hari akhirat Allah tanya, kenapa tak bayar zakat? Bila pula kita tak bayar zakat? Tak pernah tak bayar. Rupa-rupanya salah tempat kita bayar. Salah tempat, tak kenanya kita. Siapa suruh tak mengaji? Dulu tu guru kata, "Mailah datang surau, mailah datang masjid, ada mengaji ni, ada belajar ni." Alah. Nanti aluh. Itulah akibat ni. Nampak tak tu? Yang ruginya kita sendiri, bukan orang. Jadi mengajilah, belajarlah. Bukan sebarang-sebarang anak yatim ada yang kaya raya. Jangan main-main. Anak yatim, pulut dakap berselerat. Jangan main-main. Tahu cik pulut dakap? Tak tahu? Takkan tak ada. Anak yatim. Dan demikianlah pada puasa dan zakat, dan jika ada baginya harta, dan haji jika wajib atasnya. Dan demikian juga pada jualan-jualan jika ia berniaga.
Siapa yang terlibat dengan perniagaan kena belajar pula bab berniaga. Tak kisahlah niaga apa pun. Macam mana nak berniaga? Yang dengan asbab ni tadi kita dapat rezeki yang halal dan mendapat redha Allah. Macam mana cara dia? Boleh tak kita nak berniaga mengikut cara orang bukan Islam berniaga? Jadi ada kena mengena dengan berniaga, ada hukum hakam dia. Dikatakan bagi Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan harap Tuan karangkan sebuah kitab pada bicarakan zuhud. Berkata ia, telah aku karangkan kitab pada bicarakan berjualan. Berjual beli. Dia dah karangkan kitab berjual beli. Kehendak ia dengan demikian bahawa orang yang zahid itu mereka yang memelihara akan dirinya daripada syubhah-syubhah. Sebab maksud zuhud tu, apa maksud zuhud? Zuhud ni maknanya benci kepada benda-benda yang tidak ada kena mengena dengan ibadat. Itu maksud zuhud. Apa hukum berzuhud dengan riba? Jadi hukum zuhud tu ada kalanya wajib, ada kala hukumnya sunat. Berzuhud dengan yang hukumnya sunat ni iaitu zuhud daripada benda halal, harta kekayaan yang halal. Sunat zuhud daripada dia. Adapun harta benda yang haram, wajib zuhud daripada dia. Faham? Zuhud ni makna benci. Wajib bencikan benda haram. Kalau benda-benda halal, sunat benci benda halal yang lebih-lebih. Sebab benda halal yang lebih-lebih ni, kalau kita ambil benda halal ni lebih-lebih, boleh menarik kita kepada jatuh kepada yang haram. Walaupun asalnya halal, tapi bila dah banyak-banyak, boleh jadi asbab kita jatuh dalam yang haram. Makin kaya, makin bakhil nak keluar zakat. Dulu sederhana, beres je keluar zakat. Tapi bila dah kaya, dah bakhil. Kan haram tu. Dulu waktu hana tak sombong, bila dah kaya jadi sombong. Kan ke haram tu? Dulu waktu sederhana tak ada membazir. Sekarang dah kaya, dia taja orang beli tiket pergi tengok konsert. Dah kaya, duit tak habis nak makan. Mari, siapa orang kampung nak pergi konsert malam ni? Saya sponsor dengan bas-bas sekali. Mai. Sebab dah terlalu banyak yang halal. Nampak tak tu? Dia boleh menarik kepada benda yang syubhah, boleh menarik kepada pembaziran, boleh menarik kepada benda haram. Sebab tu dalam Islam kena zuhud juga walaupun halal. Walaupun halal kena zuhud juga. Yang haram memang wajib dah zuhud. Sikit lagi nak berhenti dah. 4 minit. Apa makanan? Bubur caca. Makna zuhud ni benci, tidak ada keinginan. Itu asal makna zuhud. Zuhud ni tak ada ingin, tak hingin. Tu zuhud. Zuhud tu makna tak hingin. Kalau ada keinginan tapi kita tahan, itu bukan zuhud. Itu belum zuhud lagi. Ada keinginan nak mewah, nak kaya, tapi kita tahan je, kita tak nak. Itu bukan zuhud lagi. Kata ulama, itu baru nak masuk ke pintu zuhud baru. Depan rumah zuhud, belum masuk dalam golongan orang zuhud lagi. Yang sebenar-benar zuhud, tak ingin. Tak ingin. Ceritalah pasal apa pun, dia buat tak peduli sebab dia tak ingin. Kalau macam peringkat kita ni, ada keinginan, cuma tahan. Sebab tu bila orang cerita tentang benda tu, meleleh helio kita. Meleleh helio. Uyu. Datang kucing, ingat bagi dia makan. Punyalah. Dengar tadi, sebab benda tu nafsu kita nak, cuma kita tahan je. Lepas tu bila orang dengar cerita benda tu, kita rasa tertarik nak dengar. Orang zuhud, kau ceritalah pasal intan belian ke apa, dia buat tak peduli je. Tak ada kepentingan dalam hidup dia. Sebab dia tak ada ingin. Faham tak? Itu sebenar-benar zuhud. Tak ingin. Kau ceritalah tentang kereta mewah, rumah mewah, pangkat darjat, dia tak peduli. Dia tak ada iri hati pun dengan orang kaya. Sebab dia tak ingin.
Yang jadi hasad dengki tu sebab dalam hati nak benda tu, cuma tak dapat. Payahlah zuhud tu benci. Kenapa dia boleh benci benda tu? Sebab dia tahu ada benda tak elok di sebalik tu. Sebab tu dia boleh benci benda tu. Kita sebab apa kita kasih? Sebab kita tak jumpa lagi benda yang memudaratkan diri kita di situ. Sebab tu kita tak ada benci dengan benda-benda tu. Kenapa kita benci racun? Kenapa tak ada orang teringin nak minum racun? Buat contoh lah. Kenapa kita tak teringin sekarang lepas ngaji kita pergi minum racun lah? Tak adanya teringin, betul? Sebab apa? Tahu ada mudarat. Macam tu lah orang yang zuhud tu. Orang yang zuhud tu sebab tu dia tak ingin, sebab dia tahu di sebalik benda halal tadi tu, walaupun halal, ada benda yang akan merosakkan diri dia. Sebab tu dia tak ingin. Kita tak nampak. Yang kita nampak sedap, nampak elok. Itu yang kita nak tu. Itu rahsia orang zuhud ni. Padahal nafsunya sama macam kita. Dia manusia, dia bukan malaikat. Dia manusia, dia ada keinginan. Tiba-tiba dia boleh tahan pula dah. Macam mana tu? Rupa-rupa dia tahu cerita. Kita tak tahu cerita. Itu yang kita sanggup bergaduh. Nak dapatkan benda-benda tu sanggup bermusuh, putus silaturahim adik-beradik, macam-macam lagi, memfitnah dan sebagainya. Habis, kehendak ia dengan demikian bahawa orang yang zaid itu, mereka yang memelihara ia akan dirinya daripada yang syubhah-syubhah dan yang makruhat, mana benda-benda makruh pada perniagaan. Jadi dikarangkan kitab berjual beli tadi supaya nak menyelamatkan orang yang terlibat dengan perniagaan daripada benda-benda haram, benda-benda syubhah. Maka adalah kitab pada bicarakan zuhud itu ialah kitab pada membicarakan jual-jualan tentu sekali. Sebab dalam bab jual-jual ni akan melibatkan dengan benda apa? Benda haram, benda syubhah, betul? Jadi walaupun dikarangkan kitab jual beli, di situ dah ada dah nak ajar daripada zuhud tadi, ada dah dalam tu. Bila kita jaga daripada benda syubhat, benda haram, dah adalah zuhud situ. Dia termasuk dah sekali. Demikianlah wajib ia pada sekalian muamalat makna urusan-urusan sesama manusia. Kita ni ada urusan tak dengan manusia? Ada, maka wajib belajar ilmu yang bersangkut paut dengan bagaimana cara nak berurusan dengan makhluk. Jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai menggadai, itu urusan sesama manusia dah tu. Kena ngaji pula bab tu. Kalau kita tak terlibat, duduk dalam gua ya, seseorang, kita kawan dengan haiwan je, cita, zirafah, gajah, kita tak ada kawan dengan orang, tak payahlah belajar muamalat. Nak muamalat apa dengan monyet tu? Dia doesn't dia tak ada jual beli dengan sesiapa. Dia nak makan buah, dia beli petik. Dia tak payah belajar bab nak ternak apa, dah memang binatang liar je dia makan. Tu lain, tak wajib belajar muamalat. Sebab memang kita tak ada hubung pun dengan manusia. Itu dah seseorang dalam hutan tu jadi tazin. Ni dah sekarang sikit-sikit nak jumpa orang, nak urusan dengan orang, nak ambil harta orang, tu kenalah belajar. Sebab kalau salah cara berurusannya, nanti hukumnya dosa lah pula. Terambil hak orang ke, macam-macam lagi, tertipu ke, makan harta haram tanpa sedar ke. Dan tiap-tiap mereka yang bekerja pada sesuatu pekerjaan daripadanya, saya wajiblah atasnya belajar ilmu yang boleh memelihara dengan dia daripada yang haram padanya. Satu perenggan lagi. Jadi apa saja urusan kita kena tahu, maksudnya kena belajar benda tu supaya kita tak jatuh dalam benda haram. Sebab tu kalau nak minta kerja, tanya-tanya dulu. Takut-takut pekerjaan yang kita buat tu nanti melibatkan diri kita dengan benda benda haram tu, muamalat lah tu. Dan demikian juga wajib atas ilmu kelakuan hati daripada tawakal. Macam mana nak jadi orang yang berserah diri kepada Allah walaupun pada zahirnya dia berusaha. Adakah orang yang bertawakal itu orang yang meninggalkan usaha ataupun bagaimana? Yang dikatakan orang yang berserah diri itu macam mana? Yang kata tawakal tu macam mana? Adakah meninggalkan usaha? Kalau sakit, tawakal dengan mana tak payah berubat? Adakah macam tu? Bukan. Tawakal tu bukan bermaksud meninggalkan usaha.
Tawakal itu maksudnya kita berusaha. Kalau saya sakit, saya berusaha cari ubat. Dah mana tawakalnya? Hati saya tidak bergantung dan tidak percaya dengan rawatan dan ubat-ubatan tu. Bahkan hati saya percaya yang menyembuhkan saya adalah Allah. Tawakal lah tu. Ni macam abang-abang ni yang bekerja ni, ni semua tak tawakal lah ni. Dah bekerja, duduk je lah rumah tunggu rezeki datang. Buat apa nak bekerja? Orang bekerja ni tak tawakal. Betul ke? Salah. Bukan maksud bertawakal itu meninggalkan usaha. Cuma jangan hati kita bergantung dengan usaha kita yang memberi rezeki. Orang yang kunci rumah ni, buat grill, ada CCTV, adakah dia tak tawakal? Tengok dulu. Kalau hatinya bergantung dengan CCTV, dia tidak ada tawakal. Tapi kalau hatinya bergantung dengan Allah yang memberi keselamatan, dia orang yang bertawakal. Walaupun rumahnya mangga pintu besar-besar kepala lutut contohnya. Mangga pintu besar kepala lutut, kita kata ni tak ada tawakal ni. Aku bukan percaya dekat mangga. Allah yang memelihara. Cuma ini sebagai usaha aku. Bukan maksudnya tawakal tu dedahkan rumah kita, balik kampung buat terdadah macam tu. Kenapa ni brother ni? Rasa ni rumah yang brother yang ngaji kat Kerubung tu. Mana dia bagi salam tak nanya jawab. Daripada pagi tadi dia balik kampung, la ilaha illallah, dah rumah terdadah je dia tawakal punya orang. Kan ngaji Minhajul Abidin. Salah faham rupanya. Jadi tawakal bukan bermaksud meninggalkan usaha. Cuma hati tu tadi jangan digantungkan dengan usaha kita tu. Kalau dalam bab menjaga keselamatan tadi, hati bergantung dengan Allah yang menjamin keselamatan, bukan mangga tu, bukan CCTV tu. Faham jadi bekerjalah. Cuma hati jangan letakkan kepercayaan pada kerja yang memberi Allah yang bagi rezeki. Nak kena mengaji juga tawakal. Kalau taknya tahu. Berserah kepada Allah macam mana? Berserah. Orang yang tawakal ni ada tanda dia. Apa tanda dia? Dia tak ada. Dia malam tangan tak ada letak kat sini. Malam dia tidur tangan tak letak sini. Tak ada. Dia serehat-rehatnya, setenang-tenangnya, tak ada resah gelisah pun. Tu betul dia tawakal kepada Allah. Kita ni sebut je, aku kebun tu dah pagar apa benda semualah, baja pun semua dah, tawakal je lah. Tapi malam tidur macam ni, apalah nasib ni, masih lagi risau. Nampak tak? Orang tawakal dia tak ada risau, sebab hatinya meletakkan kepercayaan penuh kepada Allah. Kan kita dah belajar dulu dalam kitab dalam kitab Penawar Bagi Hati kan? Dah belajar, jangan lupa. Orang tawakal ni ibaratnya dia melantik seorang peguam yang sangat hebat, sehingga dia yang dituduh bersalah tadi hidup senang lenang, tak ada rasa bersalah langsung, padahal macam-macam tuduhan atas diri dia. Makan kenyang, berseronok. Bukankah kau dituduh ke baru ni? Ya, dah tu tak ada susah hati. Apa nak susah? Ada orang tolong jawab maksudnya. Aku yakin aku mesti menang punya. Aku yakin yang nak tolong aku ni orang bijak, dia tak pernah kalah pun. Apa yang aku nak risau-risau? Tu contoh tawakal. Dia menyerahkan urusan dia tadi kepada sesuatu yang dia memang yakin akan menolong dan membantu dia, menjadikan dia orang yang tidak ada resah geli. Kita ni cakap tawakal, tapi hati kita berkerut je dahi kita. Tapi tawakal itu kena hakal namanya. Itu bukan tawakal, tu terhakal namanya. Terhakal dengan diri sendiri. Konon-konon tawakal. Dia tawakal ni, dia tenang, dia tak ada risau. Itu betul-betul tawakal. Payahlah nak dapat martabat tu, tapi usaha. Usaha kena kenal Tuhan tu betul-betul. Daripada kenal Tuhan tu lah nanti dia akan
menjadi orang yang yakin sungguh-sungguh dengan Allah, yakni berserah kepada Allah Ta'ala akan pekerjaan, dan inabah, yakni kembali kepada Allah Ta'ala dan takut daripada Allah Ta'ala dan redha dengan hukum Allah Ta'ala dan qada'nya Allah, kerana bahawasanya ilmu ini jatuh ia pada sekalian kelakuan. Ada pun ilmu tasawuf ni yang dikatakan tawakal, sabar, redha dan macam-macam, ini melibatkan setiap lapisan manusia, daripada raja sampailah yang paling bawah sekali. Tak sama macam ilmu fiqh tadi. Ilmu fiqh tadi ada yang terlibat, ada yang tidak terlibat. Macam bab zakat tadi, tak semua orang terlibat. Tapi yang nama ilmu tasawuf ni semua terlibat. Yang nama ilmu akidah semua terlibat. Tak ada orang kata aku tak ada kena-mengena beriman. Tak. Aku tak ada kena-mengena dengan percaya kepada Tuhan ni. Tak. Daripada raja sampailah ke bawah wajib dia beriman dengan Allah. Jadi ilmu tauhid wajib daripada raja sampai ke bawah mengaji. Ilmu tasawuf daripada raja sampai ke bawah wajib mengaji. Sebab wajib setiap hati kita ada tawakal, ada redha, ada sabar, ada syukur, ada rendah diri dan sebagainya. Itu beza daripada ilmu tasawuf dan ilmu fiqh tadi. Ilmu fiqh ada bab-bab yang tak terlibat dengan diri kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Jadilah tanda jadi. Jadi malam ni kita rehatlah kitab Minhajul Abidin rehatlah. Jadi cukuplah sekadar itu. Terima kasih kepada semua yang sudi menghadirkan diri, meluangkan waktu. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan membayar segala kepenatan usaha pengorbanan kalian dengan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dikurniakan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, ditunaikan segala qada, ditunaikan segala doa dan hajat yang tersurat, yang tersirat, moga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak isteri kita tidak terkecuali, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita yang muslim, mudah-mudahan mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah, mudah-mudahan kita semua dijadikan penuntut-penuntut ilmu yang betul perjalanannya. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al qudri untha wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Apa tu? Berhendak ia dengan demikian bahawa sebenarnya orang-orang yang zahid itu. Zahid. Orang-orang yang zahid apa? Orang yang zahid, orang yang zuhud lah. Orang yang zahid tu orang yang zuhud lah. Zuhud tu nama sifat. Zuhud tu sifat. Orang yang bersifat dengan zuhud dipanggil zahid. Zuhud tu sifat. Macam abang dah bersifat tadi tak ada ingin tadi tu, abang dipanggil zahid. Orang yang bersifat zuhud maksud. Zuhud tu sifat. Bila kita bersifat dengan zuhud tu dipanggil Iman tu sifat. Orang yang beriman panggil mukmin. Macam tu. Baik. Ada aktiviti. Apa soalannya? Ada soalan? Soalan apa? Sekarang ni ramai mak salih peluk Islam tapi syahadah dia ditambah. Lepas tu Nabi Isa sebagai pesuruh Allah. Betul? Dia syahadah la ilaha illallah, syahadah anna Muhammad Rasulullah. Lepas tu ditambah pula Nabi Isa sebagai pesuruh Allah. Betul? Tak rosak syahadah. Memang betul lah Nabi Isa itu pesuruh Allah. Rosak tak mana? Dah kita wajib beriman dengan Nabi Isa dah? Dah? Rosak tak mana? Siapa yang tak beriman dengan Nabi Isa, dia tak beriman. Kita beriman dengan Rasul Nabi Muhammad SAW tapi tak beriman dengan Nabi Isa. Rosak akidah kita.
Nampak tak? Jadi tak ada salah pun untuk tambah dia beriman kepada Nabi Isa. Maksudnya Isa tu juga pesuruh Allah. Tak ada masalah. Lain dia kata Isa tu Tuhan. Barulah rosak syahadah dia. Nak ambil hati. Kan sebelum tu dia percaya mati-mati Isa tu Tuhan. Jadi sebutlah juga nak meraihkan. Zakat tu kalau kita kasih kat pondok-pondok, Bagi kat pondok masuk asnaf kan? orang yang belajar Dia belajar agama, nak bagi dia atas nama apa? Atas nama apa ni? Dia belajar agama, nak bagi dia zakat atas nama apa? Tak tahu? Dah kita duk bagi macam mana? Ikut orang. Kalau dia pelajar agama, dia fakir, bolehlah bagi dia. Tapi ada kalau dalam mazhab lain, Malik kata silap, dia boleh terima zakat atas nama penuntut ilmu dia atas fisabilillah. Yang pelajar, yang mengajar. Kalau dah yang pelajar pun boleh terima, yang mengajar terima. Betul? Boleh tak dia belajar kalau tak ada yang mengajar? Tapi kita nampak yang belajar, yang mengajar kita tak nampak. Begitulah. Boleh ke zakat pendapatan disalurkan kepada tabung infak Palestin? Tabung infak Palestin yang dipercayai atas nama apa? Nak bagi tu atas nama apa? Nak bagi untuk orang fakir miskin di sana ke, ataupun atas nama macam mana? Dia tak boleh lari daripada asnaf yang tadi tu. Tak kisahlah tabung apa namanya contoh, tapi untuk apa? Atas nama apa? Oh, ini untuk orang fakir-fakir miskin. Di situ boleh lah. Cuma dikumpulkan dalam satu tabung. Dibuat tabung untuk diberikan kepada golongan yang fakir miskin di sana. Yang hilang harta benda semua, boleh lah. langsam sekali. Langsam sekali. Langsam sekali. Semua sekali ni. Itulah makna. Mana tak boleh dah. Tak tahu orang yang tengoklah yang menguruskan tu betul ke tidak. Sekarang ni banyak orang banyak orang-orang yang tak boleh dipercayai. Kalau kita yakin, samalah macam wakaf-wakaf tu kan, masuk-masuk tu wakaf-wakaf tu, tak tahulah duit kita tu betul ke digunakan. Dia ada kelemahan dia. Kalau kita tak yakin, tak payah. Di sini pun ada lagi fakir miskin. Tapi kalau kita yakin dengan tabung tu tadi memang sampai duit kita kepada orang fakir miskin di sana, yakin kita, ada jalan lah nampaknya. Ada jalan. Tapi kalau kita entahlah duit ni sampai ke tidak, ni tak tahulah. Wallahu a'lam. Boleh sahabat, selamat rehat. Saya pun nak makan ni. Nak makan lah sikit, perut lu makan lagi Jadi selamat rehat semua, insya-Allah. Besok hari Selasa cuti. Besok hari Selasa tak ada kelas lah. Doakan saya ni dipermudahkan. Kereta saya dah bocor. Apa nak hantar saya balik, oi. 90 minit. Cakap kata 90 minit boleh berhenti dah. Apa dia punya apa dah bang? Dia punya apa bang? Radiator Radiator dia bocor. Tu lah tak tahu kan, cuba tuang air tengok.
Kalau tak menitik kan ada harapan bawa balik lah. Kalau tak ada kan ada lah yang saya paksa suruh hantar saya balik. Jauh Ustaz, jauh Ustaz. Nanti kita tengok dulu. Kalau okey kan saya bawa air sikit. Standby. Tak payah hantar jauh. Kalau tuang air dia laju je turun, tu kena hantar. Kalau tuang air dia tak turun, mana saya boleh balik Tapi jangan tidur dulu. Kang Sekor, halo. Bertam. Dah berasap dah ni. Tolong datang cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Bismillah wa ala barakatillah wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Moga gantikan. InsyaAllah, mudah-mudahan setakat ni apa yang ada pakai je lah dulu. Itu pun Alhamdulillah orang bagi pakai. Alhamdulillah, mudah-mudahan kebajikan sampai kepada yang terlibat. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi itu memang padan patut dah. Kena layak dah dengan orang dia. Tapi doa-doa kalian yang baik-baik itu seandainya baik, moga Allah kabul. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan yang baik di sisi Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan. Okey sahabat. Selamat rehat ni. Kita nak makan lah. Nanti jumpa lagi. Dapat helikopter. Tak kisah. Nak ajak pergi Rawang naik helikopter, insyaAllah. Tak kisah helikopter ke jet ke. Tak mustahil. Yang penting Allah jaga hati kita. Jaga hati, jangan duduk pada harta. Mi kari malam ni Mi kari. Baik, sahabat, selamat rehat semua, dah lewat dah ni. Selamat malam, selamat rehat dalam redha Allah. Saya minta ampun maaf salah silap, kekurangan, kelemahan. La haula wala quwwata illa billah. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Barakallahu fikum. Tu tengok sikit suasana dia. Soleh, main makan leh. Ya. Baiklah. Alah, makanlah selai dua, meh. Baiklah. Atuk mana dah, Atuk? Bukan dia ada tadi? Tadi yang datang tadi siapa? Bukan dia? Tadi nampak macam dia? Roh dia barangkali ya. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi InsyaAllah.